Ini hari sampai kita pada muka surat 22. Sudah hampir pada yang penghabisan. Dalam bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Bulan lain tidak ada. Bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Subhanallah. Lailatul Qadar ada tanda-tandanya. Lailatul Qadar ada sebab-sebabnya. Mendapat Lailatul Qadar kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat bahawasanya salah seorang Nabi Bani Israel, Nabi Syam'un namanya, isterinya namanya Dalilah. Orang putih panggil Samson and Delilah. Kuat, orangnya perkasa, gagah. Umurnya panjang orang dahulu. Dia kalau segala ibadat dia tu package-nya tu 1000 bulan, 1000 bulan. Kalau keluar dakwah 1000 bulan. Kalau perang sabilillah 1000 bulan. Semua pakai 1000 bulan, 1000 bulan. Dahlah pada sahabat semuanya Mary. Mary tu apa? Jealous, iri hati. Ini bahasa Batu Pahat. Semuanya Mary. Alanglah baik kalau kita dapat, tapi umur Muhammad 100 tahun pun tak sampai. Ya. Allah Ta'ala tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk umat Muhammad diberikan bukan setakat berapa kali, tak payah umurnya panjang itu, tapi tiap tahun boleh dapat pahala 1000 bulan, 1000 bulan. Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun boleh dapat 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan. Bayangkan anak yang akil baligh umur 12. Kalau dia mati umur 22, dia dapat Ramadan berapa kali? 10 kali. Dia dapat Lailatul Qadar berapa kali? 10 kali. 10 kali dia dapat balik pahala seperti berapa? 1000 bulan seperti berapa? 83 tahun. Dia dapat balik seperti berapa punya pahala? 830 tahun. Budak umur 22 tahun dapat pahala seperti 830 tahun. Kalau dia mati umur 22, kalau dia mati umur 32, kan muda juga. Dia dapat Ramadan berapa kali? 20 kali. Dapat Lailatul Qadar berapa kali? 20 kali dapat Lailatul Qadar. Maka dia bawa balik pahala seperti berapa? 1600 tahun. Umur 32 saja, tapi pahalanya Nabi Nuh punya umat pun kalah. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad. Maka kita jangan sia-siakan Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni boleh dicari. Nabi mengatakan taharraw Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Riwayat lain mengatakan pada malam-malam ganjilnya. Ramadan ini, Lailatul Qadar ni boleh dicari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nak mengkhabarkan para sahabat tentang Lailatul Qadar tu bila malamnya. Nabi dah bilang, sahabat-sahabat standby. Nabi masuk sekejap, Nabi keluar, tiba-tiba kat luar orang bertengkar, bergaduh. Nabi settlekan, Nabi masuk tak cerita Lailatul Qadar. Terganggu. Nabi tak cerita Lailatul Qadar, sampai sekarang orang tak tahu Lailatul Qadar. Maka Nabi suruh cari. Kalau Nabi suruh cari, bermakna benda tu susah nak dapat. Tapi bermakna benda tu tak mustahil boleh dijumpa. Kalau tak boleh jumpa, Nabi tak suruh cari. Suruh cari. Maka ulama yang arif-arif sekalipun, imam-imam madhab sekalipun, tak dapat nak tentukan bila. Imam Hanafi mengatakan malam 27, tepat. Tiap-tiap tahun Lailatul Qadar tu 27. Dia kira daripada surah Lailatul Qadar dan perkataan Lailatul Qadar tu sendiri, dia kira semua, dia tengok pada dia 27, malam 27. Lepas tu orang Hanafi kalau malam-malam 27, kalau di Mekah bukan main penuh orang kan, orang Hanafi. Kalau masjid-masjid India dia bilang announcement, pada malam Lailatul Qadar yang mulia ini, mana kau tahu Lailatul Qadar? Pada dia malam 27 tu Lailatul Qadar. Berselisih ulama. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ikut pendapat dia peribadi, mengatakan malam 21 ataupun malam 23. Imam Ghazali ada formulanya. Kalau Ramadan jatuhnya hari sekian, Lailatul Qadarnya hari sekian. Dia congak tu ulama. Dan mereka nampak tanda-tandanya. Dan mereka dapat. Sebab itu mereka sanggup menulis yang begitu. Kalau tahun ini insya-Allah Ramadan jatuh pada hari Selasa. Kalau jatuh Selasa, maka Lailatul Qadarnya hari 27 ya. Malam 27 tu besar. Kalau tak Lailatul Qadar pun besar juga. Ya. Kalau Lailatul Qadar malam 27 lagi besar. Kiranya cepu emas. Betul, bukan main lagi. Jadi bulan berapa lah Ramadan. Jadi kalau setengah ulama mengatakan tak mesti malam ganjil, malam genap pun. Ada pula mengatakan mungkin daripada malam selain daripada 10 malam terakhir. Mungkin malam pertama, boleh malam kedua. Tetapi kalau kita ibadat pada 30 malam, kita tak kenal Lailatul Qadar sekalipun, terkena pada Lailatul Qadar, tetap dapat fadilatnya. Cuma kalau kita kenal dapat cam Lailatul Qadar, lebih besar lagi lah kerana penghayatan kita lebih, maka lebihlah kita punya
pengharapan kita, kita punya penghayatan kita. Jadi disuruh cari, suruh kesan Lailatul Qadar tu bila tarikhnya, bila harinya. Dan kita tak pedulilah Mekah malam ganjil, kita malam genap Mekah malam ganjil. Yang di sisi Allah pada malam 21 kita, mungkin malam 22 mereka. Tapi malam 21 kita, dia malam 22 mereka, jadi kita dapat malam 21, mereka pun dapat malam 21. Tapi selisih malamnya, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Sebab kita dah malam, dia masih siang. Kita dah subuh, dia masih malam. Kita dah habis, dia masih malam. Jadi yang macam mana, itu bukan negeri lain, bukan urusan kita. Kita jaga yang di negeri kita sahaja, ya. Itu semua di sisi Allah Ta'ala yang mempunyai pentadbiran. Baik Lailatul Qadar, ya, cari. Kalau Habib Hamdillah Jufri, sebagaimana Imam Haddad mengatakan, pegang pendapat Imam Abu Hanifah. Jangan tinggal. Imam Hanafi punya, pegang betul-betul. Jaga. Malam 27 on ibadat. Jangan lepas malam 27. Di samping tu, jangan lepas yang Imam Syafi'i punya cakap. Iaitu apa malam? 21 dan 23. Dan jangan tinggal yang Imam Ghazali punya cakap. Ini 3 pegang. Dan kalau dah terlanjur 3 pegang, kan malam ganjil tinggal lagi 2. Jaga juga. Dan jaga juga yang ulama mengatakan yang mungkin daripada malam pertama. Jadi maknanya jaga 30 malam. Jaga 30 malam. Jadi saya bilang, jaga malam mana? Tulis tuan-tuan sekalian. Jaga malam 27, dia tulis. Jaga malam 21, dia tulis. Jaga malam 23, dia tulis. Jaga dari malam 1 sampai 30. Jangan maknanya kena jaga semua juga. Kena jaga semua juga. Agak-agak payah tak? Kalau kau kena ibadat 1000 bulan, kau ibadat 1000 bulan, belum tentu dapat pahala 1000 bulan. Betul tak? Ibadat 30 malam dapat pahala 1000 bulan. Tak banyaklah 30 malam dapat 1000 bulan, ya. Ibadat 100 malam dapat 1000 bulan pun tak pun sangat berbaloi. Ini setakat 30 malam, satu Lailatul Qadar. Kenapa kok Allah Ta'ala tak dirahsiakan Lailatul Qadar? Bukan lokek, pasal pemurah Allah Ta'ala. Sebab kalau kita tahu malam Lailatul Qadar, public holiday, cuti umum, begitu, malam lain sepi masjidnya lagi. Allah, orang semua ke bazar raya. Lailatul Qadar dah lepas. Kerana Allah Ta'ala pemurah, Allah hendak kita dapat Lailatul Qadar yang kita cari, dan selain Lailatul Qadar yang tak kecil juga pahalanya. Jadi kita ibadat dapat pahala Lailatul Qadar plus 29 malam yang besar-besar. Dapat Lailatul Qadar plus 4 malam ganjil lain, malam ganjil lain yang besar-besar, plus 5 malam tak ganjil pada 10 malam yang besar-besar, dan plus 20 malam yang pertama yang pahalanya besar-besar. Allah Ta'ala murah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala rahsiakan biar kita dapat semua. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha bijak, ya, maha bijak. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar ialah malam itu tenang setenang-tenangnya. Kalau hari itu musim panas sekalipun, malam tu dingin, malam tu tak panas. Kalau malam hari itu musim hujan, musim dingin sangat, rada hangat sikit malam itu, yang orang boleh selesa. Orang boleh selesa pada malam itu, ya. Kalau musim hujan, langit sentiasa merah tiap-tiap malam. Pada malam itu, awan ditolak ke mana tak tahu, cantik. Dan malam itu tak ada dengar hingar-bingar haiwan bergaduh, semua tak ada. Jadi kalau hujan lebat, orang bilang, wah, ini Lailatul Qadar. Kita bukan bilang itu bukan Lailatul Qadar, tapi bukan tandanya Lailatul Qadar. Nak keluar rumah sembahyang tarawih, kucing bergaduh, itu pun bukan tanda Lailatul Qadar. Bahkan kalau setengah orang-orang Allah Ta'ala beri mereka dapat lihat pada Lailatul Qadar, nampak sekali dahan dan ranting pohon-pohon, dia nampak semuanya condong ke kiblat. Semua nampak condong ke kiblat. Setengah orang saleh dapat rasa kalau air laut tu tawar pada malam itu. Air laut tu tawar pada malam itu, ya. Dan setengah orang kalau Ta'ala nampakkan dia pulaknya, dia nampak setiap sesuatu depan mata dia sedang berzikir. Sampai heran dia. Kalau dia tengah memandu, nampak steering dia sedang zikir. Nampak kereta dia tu sedang zikir. Nampak lori depan sedang zikir. Nampak tayar lori tu sedang zikir. Kalau orang yang Allah Ta'ala bukakan, dia boleh nampak silang gemilang semuanya zikirnya lebih. Malam ini kok lain, malam ini kok lain. Lekas dia balik disiapkan diri, ya. Kalau dapat nampak Lailatul Qadar, nampak tanda-tandanya ibadat. Tapi maha suci Allah Ta'ala. Lailatul Qadar ini kerana dirahsiakan, maka Allah Ta'ala camouflagekan juga, lindungi juga malam ini. Dengan apa? Dengan diserupakan dengan beberapa malam yang lain. Nanti kalau taruhlah malam Lailatul Qadar tu, kita cari malam 21. Rasa-rasanya macam malam ini. Tenangnya, cantiknya. Wah,
Nanti malam 23 pun sama. Nanti malam 27 pun sama. Dia ada 23 malam yang sama sekali. Sama. Tapi yang paling sama sekali boleh dapat dikesan kalau kita ada beri buka puasa orang pada bulan Ramadan dengan yang halal dan ikhlas, malam Lailatul Qadar kita dijabat oleh Jibril. Air mata kita pada malam tu bercurah-curah keluar. Bercurah-curah keluar. Allah, kok hibah hati aku, kok sayup hati aku, kok insaf hati aku pada malam Lailatul Qadar. Ya, baik. Pada malam Lailatul Qadar. Dan tandanya lagi ialah besoknya hujan lebat. Jadi yang 2-3 malam yang sama tu besoknya tak ada hujan. Yang Lailatul Qadar yang besoknya hujan lebat. Kalau tak lebat pun renyai tapi hujan juga. Tengah hari ataupun petang akan hujan. Biasanya lebat negeri Hadramaut yang panas kayak gitu pun kalau Lailatul Qadar malam tadinya besoknya hujan. Hujan kita subhanallah. Allah ulama punya sebut tanda-tanda nyata nampak di sana, nampak sana bumi karamah ya. Sana Hadramaut tu namanya bumi karamah. Batu Pahat namanya Darul Karamah ya. Insya-Allah boleh nampak hujan begitu Lailatul Qadar kan. Kalau nampak Lailatul Qadar, apa amal nak buat, berapa banyak? Paling minimumnya ibadat kadar merah susu. Perah susu tu berapa lama? Siapa biasa perah susu? Perah susu berapa lama? Dalam 5-10 minit saja, 50 minit. Jadi ulama bilang kalau kau tarawih tiap-tiap malam, sembahyang isyak berjemaah tiap-tiap malam, insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Asal jagakan khusyuknya, jagakan ikhlasnya, jaga tadaburnya. Lepas tu jangan buka lebih-lebih. Jadi boleh penghayatan pada ketika tarawih itu ya. Jadi insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Kalau kita jaga betul-betul boleh dapat Lailatul Qadar ya. Kalau kita dapat kecam Lailatul Qadar, dapat cam Lailatul Qadar sekalipun, kita tengok tanda-tandanya nampak, tiba-tiba kita dapat tanda confirm Lailatul Qadar. Umpamanya lah kita dibukakan Allah Taala, jangan bilang orang. Jadi kalau Lailatul Qadar ni dibilang orang, kadang-kadang mahap cakap setengah-setengah tarikat ya. Sebelum bulan puasa macam ginilah. Sekarang saya tak ada email, bagus. Dulu masih ada email, nanti keluar email. According to my sheikh, the glorious night of the Lailatul Qadar would be on malam sekian. Wah, syekh dia boleh bilang. Kalau sampai dia bilang tu namanya bukan syekh. Dan kalau disebut itu Lailatul Qadar itu pun namanya bukan Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar tu rahsia. Kalau sampai orang dah bilang-bilang semua orang tu, biasanya yang bukan rahsia tu yang diwar-warkan. Yang rahsia masih tetap terrahsia. Yang rahsia. Dan kalau kita nampak Lailatul Qadar dengan nyata sekalipun, jangan bilang orang. Jangan bilang orang. Paling banyak kejut anak isteri kita, kawan-kawan kita, bangun ibadat malam ni, bangun ibadat dengan senang. Kau fahamlah ya. Tapi nanti kalau tuan-tuan guru ini, nanti 2-3 malam pun dia SMS juga orang, bangun ibadat malam ini. Kalau alamak tak SMS malam 23, kita pun ibadat. Malam 25 nanti dia SMS lagi. Soal ni nampak tandanya begitu ya. Jadi jangan bilang orang malam ni Lailatul Qadar. Wah, orang ni percaya ini. Wah, ini kalau Pak Kiai ni dah bilang malam sekian, dah tentu ni confirm. Dia pun ibadat sungguh-sungguh, nangis sampai bengkak-bengkak mata malam itu. Sekali rupanya lusa. Kiainya salah pandang. Allah kan, jadi lusa dia tidur lenyak-lenyak, kiai berdosa. Kiai yang kasih salah informasi ya. Begitu ya. Baik itu jangan bilang orang ya, takut tersalah ya. Begitu Lailatul Qadar. Dan apa amal nak buat? Siti Aisyah tanya sama Rasulullah. Berbanyakkan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Banyakkan baca itu. Oh, setakat baca itu aku yang kan sembahyang, bermakna kalau kau setakat baca itu aja pun boleh dapat, bentelah lagi kalau kau tahajud, bentelah lagi kalau kau qiyamul lail, bentelah lagi kalau kau baca Quran, ya lebih-lebih lagi kau dapat. Kau baca itu, jangan kau tinggal kau baca. Apalagi kalau kau plus dengan tahajudnya, kau plus dengan qiyamul lailnya, ya insya-Allah istimewa lagi ganjarannya. Begitulah Lailatul Qadar ya, malamnya sangat istimewa. Dan tanda Lailatul Qadar lagi yang jelas nyata boleh nampak. Ini kita boleh nampak. Itu orang awam pun boleh nampak. Besok pagi matahari putih. Matahari macam gini, fluoresan putih gini. Besok tengok matahari. Macam mana kalau waktu syuruk tu? Kuning kan? Kuning macam bol lampu mentol yang kuning. Tetapi kalau Lailatul Qadar malam tadi, besok matahari putih, white sun. Once a year only, white sun. Kita boleh nampak, alhamdulillah putih matahari, putih. Kenapa putih? Sebab dia ditabiri, dilindungi oleh malaikat yang berjuta-juta yang naik atas balik semula.
Dia dah habis solat fajar, dia naik atas mula. Di atas mula berjuta-juta dia naik sampai kita nampak jangan kita nampak tahu-tahu bayangan malaikat. Setahun sekali boleh nampak bayangan malaikat. Iaitu nampak putihnya matahari pada siang hari Lailatul Qadar. Kalau nampak tanda-tanda siang hari itu putih matahari dan hujan pulaknya, sedekahlah pada hari itu. Tobatlah pada hari itu. Puasa memang dah puasa. Puasa memang dah puasa. Sedekah pada hari itu tanda syukur tadi malam kau dah dapat ibadat pada Lailatul Qadar. Ya, begitu ya. Lailatul Qadar tu malam lah, dia bukan makhluk lah. Banyak kita dengar yang setengah-setengah orang-orang cakap ngawur tau, meripik cakap bukan. Anak pada jumpa Lailatul Qadar. Rupanya dia pisin macam orang tua lah. Apa pula Lailatul Qadar macam orang tua? Bukan macam malaikat menjelma tu satu hal juga ya. Lailatul Qadar tu malam yang ada malaikat turun ibadat. Anak jumpa Lailatul Qadar, kan cari Lailatul Qadar dia jumpa. Jadi dicari dia ingatkan yang ke mana Lailatul Qadar. Nampak satu orang tua bongkok bilang, "Ini Lailatul Qadar." Anak pernah jumpa Lailatul Qadar. Rupanya dia pisin macam orang tua. Anak cakap sama dia gitu, "Lailatul Qadar lah, anak jumpa Lailatul Qadar." Alamak, itu pula Lailatul Qadar. Itu bukan Lailatul Qadar, itu pakcik jual cadar. Allah, kau Lailatul Qadar. Kadang-kadang orang macam merepek tau cakapnya tidak. Ada kita biasa cakap dengan orang kita kan. Rupanya dia datang dalam bentuk orang tua lah. Dia ketuk rumah anak dan tengok, jangan-jangan Lailatul Qadar. Betul lah. Alamak, sayang anak tak saling mencium tangan dia. Kok gitu konsepnya, aku bilang. Yang kata ulama lain sekali daripada yang ulama cakap. Kok Lailatul Qadar bentuknya macam manusia, macam pakcik tua pulaknya. Alamak, kau ni biar logik sikit lah. Kau cakap ikut dasar keterangan. Orang kalau tak belajar begitulah ya, cakapnya ngawur ya. Cakapnya yang tidak-tidak ya. Ngawur tu apa? Meripik. Cakapnya meripik. Cakapnya tak ikut peraturan. Kalau ikut peraturan lah, riwayat paling tidak ulama punya cakapan dia. Begitulah Lailatul Qadar. Macam-macam tau peristiwa orang Lailatul Qadar. Saya kalau kenang-kenang apa yang saya cakap ya, saya teringat tau setiap kali apa saya cakap tu kebanyakan yang saya dengar sendiri dengan telinga saya. Bila 30 tahun yang silam, 20 tahun yang silam, maknanya aku ni dah tua juga ya. Belum pun bongkok sangat dia. Tapi kalau ada orang cerita tanya, saya dulu cerita di Batu Pahat dulu begini. Tahun bila tu Ustaz? 30 tahun, 50 tahun yang silam. Maknanya aku dah tua ya, 50 tahun yang silam tu aku masih ingat dia. Ini apa-apa yang saya cerita ni semua tu saya dengar orang cakap tau. Saya dengar orang cakap bila tu? Lebih kurang 20 tahun, 30 tahun yang silam. Lama ya? Lama. Kalau drama kan gitu kan, budak baru lahir atau tahu setiap 20 tahun kemudian tu dah besar. Begitu ya. Ini kita 30 tahun yang silam aku mendengar orang cakap begitu. Baik.